Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala tuan-puan ya. Yang mana ini merupakan episod kita insyaallah yang ke-77 ya, tak silap saya. Jadi insyaallah pada pagi hari ini sudah ada Puan Nur Aizan, ada Puan Maslina, ada Puan Normadiah juga yang ikut kelas kita pada pagi hari ini. Baik tuan-puan, sebagaimana biasa tuan-puan sebelum kelas dimulakan, saya nak tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen bagaimana suara saya tuan-puan, jelas ke tak jelas, tuliskan dulu. Sila, suara saya okey ke tak okey, dengar ke tak dengar, silakan tuan-puan. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi yang berbahagia ini, silakan. Suara jelas tuan-puan? Okey semua ya? Mantap. Okey, semua kata suara jelas Ustaz. Mantap tuan-puan. Okey, kalau jelas semua, kalau jernih suaranya, kita mula kelas kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa kabar tuan-puan? Mudah-mudahan tuan-puan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hendaknya semoga pada pagi hari ini kelas kita berjalan dengan lancar ya. Semoga tuan-puan. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa. Jadi pagi ini kita akan berbincang masih berkenaan dengan adad. Ini tajuk terakhir. Jadi selepas tajuk adad ini ya, habis perbincangan adad, maka habislah kelas nahwu kita insyaallah. Boleh tuan-puan ya? Okey. Baik. Jadi sebelum kita masuk terlalu jauh, macam mana kita nak mengira-ngira bilangan dalam bahasa Arab benda nanti, saya nak kita hadam dulu bagaimana dengan bilangan. Bilangan tak hadam lagi, bagaimana caranya kita nak apa tuan-puan, nak mengira benda. Dia kan ada benda yang dikira tu. Misalnya 15 pen, 20 pen, 36 pen, 109 pen. Macam mana nak mengira nanti kalau memang angkanya tu yang tak tahu. Maka untuk adat ini saya perlu kuatkan tuan-puan bagaimana cara kita nak menyebut-nyebut angka tersebut. Ya, okey. Jadi hari Jumaat lepas kita dah bincang dari angka 1. Ada angka 1 sampai 9. Kemudian kita dah bincang dari 20 sampai 99, dari 100 sampai 999. Ini semua dah bincang nih.
Boleh tuan-tuan ya? Okey. Dah. Jadi semua angka ini kita dah bincang. Yang kita belum bincang 11 sampai 19. Ini tak bincang lagi, belum bincang lagi. InsyaAllah hari ini kita bincang. Dan hari ini kita akan masuk perbincangan bagaimana kalau ada benda yang dikira. InsyaAllah, boleh ya. Okey tuan-puan, baik. Tapi sebelum kita masuk mengira-ngira benda, saya nak tuan-puan tuliskan dulu apa yang saya tanyakan, supaya nanti ke depannya masih mudah, masih tetap ingat. Boleh tuan-puan ya? Okey, jadi apa yang saya tanya, itu yang tuan-puan jawab. Boleh? Okey, saya nak tuan-puan tuliskan dulu di ruangan komen. 1 sampai 9 saya nak tuan-puan tuliskan angka 7. 7 bahasa Arabnya apa dulu yang kita dah bincang? Tuliskan. Masih ingat ke tak agak-agak? Supaya apa tuan-puan? Supaya tuan-puan ingat balik. Oh iya, macam ni caranya. Oh iya, lupa. Macam ni rupanya caranya. Sila. Tulis dulu di ruang komen. 7 apa 7? 7. Tu dia ya. Semangat komen tuan-puan. Sab'atun. Okey, 7 sab'atun. Okey ya. 7 as-sab'atun. Ya, sab'atun. Boleh ya? Okey, ini 7. 7 sab'atun. Puan Nur Aizan, sab'atun. Kalau sab'un lain lagi. Okey ya. 7 sab'atun. Dah. Jadi ini yang kita bincang hari Jumaat lepas. Okey, 7 sab'atun. Baik. Kalau misalnya 4, tulis 4. Sab'atun 7. Kalau 4, apa bahasa Arabnya? Tulis tuan-puan, sila. Ya. Apa? 4, 4, 4. Mantap. 4 apa tuan-puan? Arba'atun. Arba'atun. Ada ya. 4 itu kita dah bincang. Arba'atun. Nanti kalau tak diulang-ulang lupa dia nanti. Arba'atun. Dah boleh ya. Okey dah. Sekarang tuan-puan tengok. Fokus, ambil perhatian. Baik. Jadi itu dia. Jadi wahidun 1, isnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5. Apa namanya? Sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9. Itu 1 sampai 9. Okey, dah. Sekarang saya nak tanya lagi kepada tuan-puan. Kita masuk 20 sampai 99. Nah, 20 sampai 99. Okey, saya nak tanya kepada tuan-puan supaya tuan-puan ingat balik. 30 apa bahasa Arabnya? 30. 30 tulis dulu di ruang komen. 30 sila tuan-puan. Supaya yang kita belajar dulu tak lupa. Supaya nanti masuk tajuk, masuk yang hari ini perbincangan, tuan-puan mudah. Dah. 30 apa? 30. Itulah dia yang menggunakan waw nun tu. Salasuna. Ya. Jadi arba'atun 4, salasuna. Salasuna. Okey ya, salasuna. Baik. Salasuna. Salasuna ini apa tuan-tuan? Salasuna ini adalah terjemahannya 30. 30. Okey. Jadi ada waw nun hujungnya. Salasuna, arba'una, sab'una, isyruna, samanuna. Itu semua menunjukkan puluhan. 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90, tis'una. Nah, itu yang 20. Tapi macam mana kalau kita nak buat? Kalau kita nak buat apa tuan-puan? Kalau kita nak buat 37. 37. Macam mana dulu? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. 37. Macam mana dulu cara nak buatnya? Tuliskan sila.
Sila supaya tuan-puan nanti saya masukkan tajuk hari ini untuk mengira benda mudah. 37. Tulis di ruang komen sila. Apa dia? Tuan Ahmad. Mantap Tuan Ahmad. Puan Maslina, okey. Tuan Abdul Halim, okey. Puan Misalmah, mantap. Ini 37. Macam mana caranya sebut dulu angka 7? Mana angka 7? Sab'atun. Ini 7. Selepas kita masuk angka 7, baru masukkan 30-nya. Jadi bahasa Arab 37 sab'atun wa thalathun. Sab'atun wa thalathuna. Itu maksudnya berapa? 37. Boleh ya? Okey. Begitulah dan yang lain-lain. 27. Angka yang satuan dulu. 96. 6 dulu baru 90. 58. 8 dulu baru 50. Dah okey ya. Mantap tuan-puan. Okey dah. Sekarang saya bagi ayat. Saya mesti latih terus supaya tuan-puan supaya tuan-puan terbiasa. Boleh ya? Okey. Misalnya kita ada ayat tuan-puan. Ya okey. Ayat kita khamsatun wa tis'un. Khamsatun wa tis'un. Agak-agaknya berapa? Tulis di ruang. Khamsatun wa tis'un. Agak-agaknya ni berapa angkanya? Tuliskan. Agak-agaknya berapa? Ya. Khamsatun wa tis'un. Agak-agaknya piro iki? Berapa? Berapa tuan-puan? Mantap, terbaik, luar biasa. 95. 95. Jadi ini adalah angka 95. Okey. Untuk 1 sampai 9 dan angka puluhan tuan-puan sampai 99 masih ingat kita? Tulis dulu. Masih ingat kita ni? Tapi saya tengok dari jawapan tuan-puan menunjukkan bahawasanya apa? Bahawasanya insya-Allah tuan-puan dah ingat semua. Insya-Allah ya. Masih ingat tuan-puannya? InsyaAllah masih itu mudah. Cuma yang perlu tuan-puan buat ulang-ulang. Ulang kaji. InsyaAllah nanti lama-lama boleh. Dah okey ya. InsyaAllah ya. Baik dah. Kemudian 100. Angka ratusan lagi. Okey ya. Baik. 100. 100. 200, 300, 400 sampai 900. Ya, okey. Okey, Puan Normadiah, mantap. Okey dah. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan yang ratus lagi. 700 apa bahasa Arab? Tulis dulu, sila. 700. Supaya tuan-puan terbiasa. 700. 100 mi'ah. Ya, 100 mi'ah. Kalau 200 mi'atani. Tu dia. Kalau 700 apa bahasa Arab? Tulis di ruang komen saja. 700. Apa tuan-tuan 700? 700 bahasa Arabnya apa? Sab'u mi'ah. 700 sab'umi'ah. Ya, sab'umi'ah. Okey, sab'umi'ah. Sab'umi'atin. Ya, sab'umi'atin. Okey, jadi ini adalah berapa tuan-puan? Ini 700. Sab'umi'atin. Okey, boleh ya? Sab'umi'atin. Baik, ini 700. Ini 700. Baik. Macam mana caranya nak buat angka?
Ini kan 700. 700 sabu'umi'ah. 500 khamsumi'ah. 400 arba'atumi'ah. Arba'umi'ah. Ya, 300 salasumi'ah. Ini dia. Macam mana kalau kita caranya nak buat misalnya 724. 724. Angka ratusan kita apa tuan-puan? 700. Ini 700 nih. 700. Maka apa bahasa Arabnya 700? Sabu'umi'ah. Dah. Sabu'umi'ah. Oke, dah. Kemudian tambahkan 24. 700 sabu'umi'ah. 24 bahasa Arabnya apa? Arba'atu. Arba'atun wa ishruna. Ini kan macam nih. Ini berapa? Arba'atun wa ishruna. Ini 24. Maka 724 sabu'umi'atin tambahkan wa. Sabu'umi'atin wa arba'atun wa ishruna. 724. Oke ya. Dia tak susah mana. Yang penting tuan-tuan tahu konsepnya. Oke ya. Nah, jadi sabu'umi'atin wa arba'atun wa ishrun. Ini 724. Dah boleh ya. Boleh tuan-tuannya. Oke. Dah, sekarang. Oke ya. Dah. Dah, oke. Sekarang saya buat. Sekarang saya buat ayat. Saya mesti buat terus-terus latihan supaya tuan-puan nampak macam mana caranya. Oke. Saya buat ayat khamsu. Ya, khamsu mi'atin. Khamsu mi'atin. Khamsu mi'atin misalnya wa salasatun wasab'un. Berapa ni tuan-tuan? Khamsumi'atin wa salasatun wasab'un. Piro ini? Berapa? Tulis di ruang komen. Berapa ni tuan-tuan? Berapa? Berapa? Tulis di ruangan komen sila. Berapa nih? Puan Misalma, Puan Norma, Tuan Zainal, tulis di ruang komen. Sila. Tuliskan. Berapa? Berapa? Mantap. 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 Luar biasa. Puan Nur Aizat mantap. Puan Ena, Puan Zalina. Iya. 500. Salasa wasabun ini 73. Maka jadilah dia 570. Tulis di ruang komen. Dah pandai ke belum agak-agak? Tulis di ruang komen. Kalau dah pandai, kita masukkan bilangannya, masukkan bendanya. Kita masuk bendanya lagi. Ma'dud kita masuk hari ini. Oke. Dah pandai ke belum tuan-tuan? Agak-agaknya dah pandai ke belum? Belum Ustaz. Faham insyaAllah ya? Jelas ya? Ini semua yang diperlukan apa? Latihan, latihan, latihan. Ulang insyaAllah. Dah ya? Oke. Dah. Tapi yang paling selamat kalau tuan-puan pergi Mekah basuh Melayu saja. Takut salah kira nanti Puan Misalma kan? Itu dia. Salah kira kacau habis duit nanti. Sebab di Mekah kan banyak juga orang pandai basuh Melayu kan? Itu dia. Oke. Ya Madinah. Oke, baik. Nah ini kan untuk pengetahuan supaya tuan-puan tahu. Oh macam ni rupanya bahasa Arab. Ya oke. Dah. Baik. Oke, satu lagi soalan tuan-tuan. Satu lagi soalan. Misalnya saya ambil patah perkataan. Patah perkataan misalnya ialah
Mi'atani. Ya mi'atani wa wahidun. Mi'atani wa wahidun. Dah ya, oke. Tulis di ruang komen tuan-tuan. Mi'atani wa wahidun. Berapa? Tulis tuan-tuan. Agak-agaknya berapa angkanya ni? Mi'atani wa wahidun. Tuan Ahmad salah. Tuan Ahmad keliru. Puan Enarasi salah. Puan Zalina salah. Mi'atani. Puan Normadia salah. Tuan Abdul Halim. Puan Nisalmah. Iya. Berapa nih tuan-puan? Puan Normah kenapa 121? Mi'atani itu berapa tuan-puan? 100 ke 200 saya nak tanya. Mi'atani 100 ke 200? 200. Ini 200 nih. Mi'atani itu 200. Dah. Wahidun. Satu. Maknanya 201. Kenapa pula 100? 100 mi'ah saja. Ini mi'atani. Nampak ya? Mi'atani wa wahidun. Oke. Dah nampak ke belum? Dah nampak ke belum tuan-tuan? Mi'atani 200. Kalau mi'ah baru 100. Tu dia. Mi'atani 200. Wa wahidun 1. 201. Boleh ya? Oke, dah nampak ya? Dah. Oke, sekarang inilah cara-caranya tuan-puan. Kalau kita nak mengira 1, 20 sampai 99, 100 sampai 999. Oke ya? Baik, nanti insya-Allah di akhir kelas, agak-agak 15 menit terakhir, saya akan buat soalan-soalan supaya tuan-puan boleh faham lagi ya. Sekarang kita masuk perkara yang baru. Boleh tuan-puan ya? Oke, fokus. Saya pandang dulu, kita masuk perkara yang baru hari ini. Supaya tuan-puan bertambah. Tak yang itu saja. Tambah lagi ya. Oke, tengok tuan-puan ya, fokus ya. Oke. Fokus tuan-puan. Oke. Baik. Sekarang kita masuk 11 sampai 19. 11 sampai 19. Terhad ini saja 11 sampai 19. Sebab ini yang belum kita bincang. Sebenarnya tuan-puan, 11 sampai 19 ini perkara yang mudah. Cuma dia beza sikit. Oke. Kalau 11 ahada ashar. 12 isna ashar. Isna ashar. Ya, oke. Oke, sekarang tuan-tuan tengok, fokus dulu, ambil perhatian. Oke, baik. 13. Masuklah yang apa? Yang terus tu. 13. Salasata ashar. Salasata ashara. Dan begitulah seterusnya. 14 arba'ata ashar. 15 khamsata ashar. Tapi yang mesti tuan-puan faham, 11 sampai 19 ini mereka mabni alal fathah. Untuk mudah ingatnya. Apa maksud mabni? Mabni itu tak berubah-ubah, macam tu saja. Ini dia belah dari atas terus. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara. Beza dengan 33. Kalau 33 kan salasatun. Salasatun. Kalau ini tak, salasata asyara. 13. 14 arba'ata asyar. 15 khamsata asyar. Nah, sekarang saya tanya dulu. Jelas ke tak jelas ni? Tulis dulu tuan-tuan. Sila.
Ya, sebelum saya tanya angka yang lain. Ahada asyar 11, Ithna asyar 12, Salasata asyar 14, Khamsata asyar 15. Ya, masukkanlah angka-angka dulu. 6 sittata asyar, 17 sab'ata asyar, 18 samaniyata asyar, 19 tis'ata asyar. Selesai. Tak susah tu, Pak. Dah jelas ya? Okey, dah. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan. Tuliskan di ruangan komen 17. Sila 17 apa? Sila 17 tuan-puan. Sila. Ya, sila tuan-puan. 17. Jadi 11 sampai 19 itu mereka macam ni saja. Jadi dia fathah. Ahada asyar, Ithna asyar, Salasata asyar, Arba'ata asyar. 17 apa bahasa Arab? 17 apa bahasa Arabnya? Tuan Abdul Halim, mantap. Ya. Puan Maslina, okey. Puan Misalmah, iya. Dah okey ya. Okey, mantap. Puan Zalina, Puan Nurbadiah, Puan Jamaliyah. 17 sab'ata asyar. Sab'ata asyar. Okey, sab'ata asyar. Sab'ata asyara. Nah ini 17. Baik, mantap. Okey, sab'ata asyar. Okey, sab'ata asyar. 17. 19 bahasa Arabnya. Tuliskan tuan. Sila. 19. Tulis di ruang komen sila. 19 tuan. 19. Berapa agak-agaknya 19? 17 sab'ata asyar. Kalau 19 berapa? Tuliskan di ruang komen. 19. Puan Misalmah, Puan Nur Aizan, ya. Kemudian Puan Maslina, Tuan Abdul Halim. Memang cepat mengira-ngira. Memang cepat ni mengira. Mantap, terbaik. Ya. Puan Nurmadiah. Okey, mantap. 19 apa? 19 tis'ah. Tis'ah. 19 tis'ah. Okey, tis'ah. Tis'ata asyar. Tis'ata asyara ini bahasa Melayu kita 19. Dah. Boleh ya, jadi mudah. 11 sampai 19 itu dia mabni alal fathi. Dia mabni di fathah kan, bahasa atas. Okey, boleh tuan-puan? Dah. Tulis di ruang komen tuan-puan. Faham ke tak? Faham ke tak? Itu dulu yang saya nak. Faham ke tak agak-agak? Tak susah. 11 sampai 19 tak susah. Faham ke tidak tuan-puan? Sila. Ahada asyar, Ithna asyar, Salasata asyar. Okey. Faham ya? Okey. Nanti kalau Mekah, Umrah kan, Madinah, cuba tuan-puan. Tawa serendah-rendah. Boleh ya? Okey dah. Tapi masalahnya kita bahasa Arab, orang tu bahasa Melayu kan, itu yang tak sedapnya. Okey ya. Okey dah. Sekarang kita masuk benda. Dah semua angka saya dah ajarkan kepada tuan-puan. 1000 ustaz, 1,000,000 ustaz, miliar, bilion ustaz, macam mana? Nanti itu belum kita bincang. Kita bincang benda. Boleh ya? Saya padam nih tuan-puan ya. 11 sampai 19 saya anggap tuan-puan sudah okey. Okey, kita padam. Okey, sekarang kita masuk bagaimana caranya kalau ada benda. Ni kita masuk lagi. Okey, siap. Baik. Kalau kita bahasa Melayu tuan-puan. Okey. Kosong macam mana? Kosong boleh dikatakan sifrun. Sifrun tu boleh kosong. Ya, okey. Dah, sekarang. Ya, baik.
Kalau kita bahasa Melayu tuan-puan, kalau kita bahasa Melayu, mudah nak sebut-sebut benda ni mudah. Sebutkan angka, siap tu benda selesai. 99 buku. 1 buku, 2 buku, 15 buku. Mudah kalau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, Melayu, semua. Ya. Okey ya, dah. Jadi apa namanya tuan-puan, kalau dalam bahasa Arab dia tak sama. Dia tak sama macam tu. Jadi kita tengok dulu ya. Okey, baik. Sekarang tengok ya, kita masuk benda. Misalnya, okey, ada adad. Okey, adad. Ada ma'dud. Ini istilah. Ada adad, ada ma'dud. Ni. Adad itu yang ke tadi lah, yang tuan-puan sebut tadi. Sab'atun wa ishrun, 27. Sab'atun wa thalathun, 37. Ini adad tu angkanya. Dan ada ma'dud. Ma'dud ini yang dimaksudkan, yang dikira. Maksudnya bendanya. Misalnya tuan-puan hitung duit 37 ringgit. Ringgit itulah yang disebut sebagai ma'dud. Dah 48 buah apple. 48 apple. 48-nya ada, apple-nya ma'dud. Boleh ya? Jadi sekarang kita nak buat macam mana caranya kalau ada benda. Semalam kan kita tak bincang benda. Kita bincang angka saja. Sekarang kita masukkan benda. Boleh ya? Okey. Setakat ini dulu adat ma'dud jelas kita. Saya tak nak pergi Jawa. Adat ma'dud. Adat bilangan. Ma'dud yang dibilang, yang dikira, yang dihitung. Dah. Jelas ke tak? Dah. Ini yang asas ni. Ini yang mudah ni. Tak yang susah-susah. Jelas ya? Okey, dah. Baik. Jadi adat itu adalah angkanya, bilangannya. Ma'dud itu yang dibilang, yang dikira. Okey, dah. Sekarang tengok. Kalau bahasa Melayu, ini Melayu, kita hanya cukup angka baru benda. Ini bahasa Melayu tuan-tuan. 100 buku. 2 buku. Ini kalau apa? Ini kalau bahasa Melayu. Cukup sebut angka, sebut benda, selesai masalah. Makanya kalau orang luar belajar bahasa Melayu, belajar bahasa Indonesia kan, itu tak susah-susah sangat. Tapi kalau bahasa Arab beza. Nih. Bahasa Arab ada ketentuannya. Ada aturannya. Kalau 1 sampai 2, maknanya 1 dan 2 lah. Kalau 1 dan 2, sebut dulu benda. Barulah sebut angka. Dia terbalik. Sebut dulu benda, baru sebut angkanya. Apa benda yang kita nak buat? Misalnya 1 buku. Maka bahasa Arabnya bukan wahidun qalamun. Salah. 1 buku. Bukan macam ni bahasa Arabnya. Apa dia? Sebut dulu benda, baru sebut angkanya. Bahasa Arabnya qalamun wahidun. Nih. Qalamun wahid. 1 pen. 1 pen. Okey. Qalam wahid. Tu dia 1 pen. Kitab wahid. 1 buku. Boleh tuan-puan tulis di ruang komen. Faham tak? Tak susah. Tak susah. Mudah saja. Jadi sebut benda dulu, baru sebut angkanya. Faham ya? Boleh tuan-puannya. Mudah ya? Tak susah tuan-puan. Tak susah.
Tapi 1 sampai 2 saja. 3 tak? 3 tak macam tu? Dah. Okey, boleh? Faham? Okey, kalau faham dah. Ini satu pen. Qalamun wahidun. Saya padam yang atas tuan-tuannya. Saya padam yang atas. Macam mana kalau nak buat 2 pen? Qalamani isnani. Qalamani isnani. Qalamani isnani. Qalamani isnani. 2 pen. Kenapa macam ni Ustaz? Ya sebab memang benda dulu baru angkanya. Itu dia kaedahnya kalau nak buat 1 pen, 1 meja, 1 kitab, 2 meja, 2 kitab, 2 pokok. Okey, boleh tuan-puan ya? Jelas ya? Okey, dah sekarang. Saya nak tuan-puan tulis di ruang komen. Kita nak buat meja. Meja tu maktabun. Saya buat yang mudah-mudah saja supaya tuan-puan nampak ya. Okey, maktabun meja. Macam mana bahasa Arabnya 1 meja? Tulis di ruang komen. 1 meja. 1 meja. Tulis di ruangan komen sila. 1 meja. 1 meja. 1 meja. Mantap. Puan Misalma, Puan Nur Aizan, okey. Tuan Abdul Halim, Puan Zalina, iya. Bagaimana caranya? Sebut dulu benda, baru sebut angka. Maktabun wahid. Maktabun wahid. Okey, dah. Maktabun wahidun. Bagaimana? Ini bagaimana lagi? Bagaimana kalau kita buat 2 meja? Tulis di ruang komen. 1 meja, maktabun wahidun. Kalau 2 meja, macam mana? Macam mana nak royak macam mana? Nak royak macam mana? Orang Kelantan cakap, nak royak macam mana? 2 meja. So meja, maktabun wahidun. 2 meja macam mana? Tulis di ruang komen. Macam mana tuan-puan? Iya. Puan Zalina kurang tepat. Puan Zalina kurang tepat. Puan Misalma kurang tepat. Meja tu jadikan dulu 2. Meja tu jadikan dulu 2. Meja, 1 meja maktabun. 2 meja maktabani. Maktabanisnani. Jadikan dia dulu 2. Maktabanisnani. 2 meja. Boleh ya? Okey. Sebenarnya kalau tuan-puan hanya sebut maktabun saja, itu sudah bermakna 1 meja. Sebenarnya macam tu. Cuma kaedah asasnya macam ni. Maktabun wahidun. Kalau nak tuan-puan hilangkan wahidunnya, sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Tuan-puan sebut berapa meja? Tuan-puan sebut maktabun. 1 dah. Maktabun tu 1 sebenarnya makna. Cuma kalau ditambah wahidun macam ni lebih baik. Maktabun wahidun, 1 meja. Maktabani isnani, 2 meja. Kalau hanya tuan-puan sebut maktabani, ini kan sebenarnya sudah bermakna 2 meja. Tapi tambahkan saja ini supaya lebih kuat lagi. Maktabani isnani, 2 meja. Dah ya. Okey, Puan Kamariah tak apa. Semoga Puan Kamariah diberikan kesabaran ya, diberikan kemudahan. Semoga cepat sehat Puan Kamariah. Okey, baik. Jadi 2 meja maktaban isnani. 1 meja maktabun wahidun. Dah boleh ya. Okey tuan-puan ya. Dah. Untuk 1 sampai 2 sebut dulu benda baru angka. Faham tak faham tuan-puan? Faham ke tak? Tulis dulu.
Lepas ni kita masuk lagi yang lain. Kita masuk lagi yang lain. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh ya? Okey, dah faham ya? Okey, dah. Baik. Tapi kalau angka 3, kita masuk lagi 3 sampai habis dan seterusnya. Kalau angka 3 sampai habis, itu sebut dulu angka. Saya padam lah tuan-tuan. Okey ya. Okey. Okey, saya padam yang ni. Okey ya, tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan angkanya 3 sampai dia berapa-berapa itulah, sampai berapapun angkanya, dan seterusnya, maka kaedahnya sebut angka baru benda. Dah okey ya. Boleh tuan-tuan ya? Okey dah. Ustaz 1 dan 2 muannas macam mana nak sebutnya Ustaz? Cukup rubah saja, tambahkan ta marbutah di hujung. Misalnya kalau kalau bendanya muannas, Puan Azizi. Okey. Saya bagi yang muzakkar supaya tuan-puan mudah. Misalnya nak muannas boleh. Muannas misalnya suratun wahidatun. Satu gambar. Suratun wahidah. Misalnya tuan-puan pergi Mekah nak minta tolong orang Arab, Pak Arab ambilkan gambar. Tolong ambilkan gambar. Berapa gambar? Suratun wahidah. Satu gambar saja. Ini untuk muannas. Jadi muannas itu ya sama-sama muannas lah. Boleh ya? Nanti yang muannas saya tak bagi nampak dulu. Saya nak tuan-puan faham dulu konsep itu dulu. Yang paling penting konsep dulu faham. Itu yang paling penting sebenarnya. Nanti muzakkar muannasnya menyesuaikan. Boleh ya? Okey, tengok tuan-puan. Kalau 3 sampai habis angkanya ada benda, maka angka dulu sebut baru benda. Dah boleh ya? Jadi kalau dia angkanya 3 sampai berapapun, sebut dulu angka, baru sebut benda. Boleh ya? Tapi kalau 1, 2, benda dulu baru angka. Dah, okey. Boleh ya? Okey dah. Boleh tuan-tuan ya? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Habis ni kita masuk lagi cara baca benda. Cara baca benda. Okey, tulis di ruang komen sila tuan-tuan. Dah, sila. Boleh ya? Okey, dah. Okey, kita cuba Ustaz. Dah, saya padam. Saya padam semua. Okey. Dah. Okey ya, saya padam semua dulu. Ya, boleh ya. Baik. Perlahan-perlahan ya, saya tak nak laju-laju tuan-tuan. Saya nak perlahan-perlahan supaya tuan-tuan nampak dengan jelas. Baik. Sekarang kita macam mana nak mengucapkan benda. Ya okey. Macam mana cara nak mengucapkan benda? Baik. Cara mengucapkan benda. Okey, cara mengucapkan benda. Okey ya? Baik. Sebab dia ada ketentuannya tuan-tuan. Dia tak boleh sembarang-sembarang. Bahasa Arab ni dia bahasa yang luar biasa. Jadi dia aturannya banyak kan? Okey, dah sekarang. Angka 3 sampai 10. Dah. Fokus cara mengucapkan benda. Angka saya tak bincang lagi. Tuan-tuan dah pandai angka dah. Benda yang kita fokus sekarang. Okey. Kalau angkanya 3 sampai 10. Ni bilangannya. Okey, ini bilangan. Maka tuan-tuan, bendanya itu, dia mesti jamak. Dah mulai. Masuk peraturan.
Dia mesti dibaca, dia mesti jamak dan dia mesti jar. Ni dia. Ni yang mencabar ni. Okey, saya contohkan. Tengok. Kalau angkanya 3 sampai 10, benda yang diucapkan itu mesti bentuknya jamak. Dan dia i'rabnya jar. Contoh. Salah satu. Okey, salah satu berapa? 3. Salah satu aqlamin. Salah satu, ya, bukan salah satu. Salah satu aqlamin. Nampak? Ini nih jamak daripada qalamun. Qalamun 1 pen. Jamak daripada pen aqlam. Kalau angkanya 3 sampai 10, maka benda yang kita kira itu wajib bentuknya jamak. Dan dia i'rabnya jar. Maka cara bacanya salah satu aqlamin. Boleh kau buat. Tulis di ruang komen. Agak-agaknya faham ke tak? Agak-agaknya faham ke tak ni? Itu dia. Kalau angka tuan-puan dah pandai. Sekarang masuk peraturan. Kalau angkanya 3 sampai 10, maka bendanya itu wajib bentuknya jamak. Dan dia i'rabnya jar. Boleh ya? Okey ya? Keliru lah Ustaz. Okey, keliru. Baik, keliru ya? Okey. Puan Mak Engku Jan kata keliru. Perlahan-perlahan cuba faham. Dah okey, sekarang saya ulang. Saya ulang. Kalau angka bilangannya 3 sampai 10, 3 sampai 10, itu saja, 3 sampai 10 saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nampak? Kalau angkanya itu 3 sampai 10, maka benda yang kita sebut itu wajib bentuknya jamak. Tak boleh mufrad. Qalam ini mufrad. Jamaknya aqlam. Aqlam. Aqlam ini terjemahannya pen-pen. Kalau angkanya 3 sampai 10, maka kaedahnya benda tersebut wajib dijamakkan. Wajib, tak boleh tak jamak. Dan i'rabnya mesti jar. Jar apa tanda jarnya? Ini tanda jar. Salah satu aqlamin. 3. Ini 3. Pen. Kalau kita nak sebut 3 pen, bahasa Arabnya salah satu aqlam. Tak boleh sebut salah satu qalamin. Tak boleh sebut macam ni. Salah satu qalamin. Mana boleh macam ni? Tak boleh. Kenapa? Sebab angkanya 3. 3 termasuk dari 3 sampai 10 jamak benda yang disebut. Maka dia wajib pakai jamak. Ini mufrad nih. Qalam ni 1 pen. Aqlam banyak pen. Ni jamaknya. Maka dia benda. Kan saya fokus tadi benda. Benda yang kita sebut itu wajib dijamakkan dan dia i'rabnya jar. Salah satu aqlam. Dah faham ke belum? Dah faham ke belum?
Jadi fokusnya ke benda. Angka jangan fokus angka tuh. Tuan Puan dah pandai lah. Tapi yang mesti Tuan Puan ingat 3 sampai 10. Itu saja. Dah. Boleh? Dah boleh? Dah faham? Sila. Dah faham Tuan Puan? Maka benda itu yang mesti kita lihat sebab ada peraturannya. Dah ya. Boleh. Dah. Okey, sekarang macam mana salah satu aklamin 3 pen. Macam mana kita nak buat 7 pen? Tulis di ruang komen. 7 pen. 7 pen. 7 pen. 3 pen salah satu aklamin. Kalau 7 pen apa? Bahasa Arabnya. Tulis di ruang komen. Tulis soalan. Sila. Sila. Apa dia? 7 pen. 7 apa bahasa Arabnya? 7 sab'ah. Puan Misalma. Tuan Abdul Halim. Iya. Puan Maslina. Iya. Mantap. Puan Jamalia, iya. Puan Zalina, Puan Nur Aizan, iya macam. Itulah caranya. Puan Siti Mariam, Puan Rin Hasan, tu dia. Wajib kita sebut apa? Kaedah yang betulnya ialah buat dulu angka 7. Sab'atu. Sab'atu. Benda yang pen. Maka bendanya itu wajib jamak dan Kenapa? Sebab 7 termasuk 3 sampai 10. Maka sab'atu aqlam. Inilah bahasa Arabnya. Okey ya. Boleh ya? Sab'atu aqlam. Apa ini terjemahannya? 7 pen. Okey. Sekarang. Boleh ya? Okey, sekarang. Okey, saya padam yang bawah ni. Okey, Okey. Sekarang saya buat 2 ayat mana yang betul menurut Tuan. Nombor 1, arba'atu kitabin. Arba'atu kitabin. Nombor 2, arba'atu kutubin. Nombor 1, nombor 2 yang betul. Tulis di ruang komen. Arba'atu kitabin atau arba'atu kutubin. Mana yang betul agak-agaknya? Tuliskan. Nomor 1, nomor 2 yang betul. Tu dia. Nomor berapa? Nomor 2. Kenapa nombor 1 tak Tuan Puan pilih? Tuliskan. Sila. Nombor 1 di mana salahnya? Di mana salahnya Tuan Puan? Tulis di ruang. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen. Nomor berapa? Nomor 1 itu ini tak jamak. Sementara kaedahnya wajib dijamak. Betul ya? Dah nampak dah tu. Okey tuan-tuan. Untuk angka 3 sampai 10, bagaimana cara nak menyebutkan bendanya? Jelas ke tak jelas? Tulis tuan-tuan. 3 sampai 10. Menurut Tuan Puan dah okey ke belum? Betul-betul dah pandai ke belum agak-agaknya? Tuliskan sila. Sila Tuan Puan. Tuliskan. Jelas ke tak?
Dah pandai ke belum insyaAllah? Tu dia ya. Jadi kaedahnya apa? Kaedahnya kalau 3 sampai 10, maka benda yang disebut itu ma'dud itu dia jamak. Bentuknya itu jamak dan i'rabnya jar. Dah ya? Okey dah. Baik. Jelas semua? Jelas ya? Okey dah, baik. Okey, ini 3 sampai 10. Okey, dah. 3 sampai 10. Baik, 3 sampai 10. Maknanya 1, 2 tak masuk. 1, 2 macam biasa saja. Dia okey. Baik, tuan-tuan. Baik. Okey ya, okey. Dah, sekarang kita buat meja. Benda kita sekarang meja ya, latihan. Meja. Meja itu bahasa Arabnya maktabun. Maktabun. Tak payahlah meja terus. Yang lain. Apa yang lain tuan-tuan? Kitab. Buku, kitabun. Supaya mudah. Kitabun itu satu buku. Banyak buku, kutubun. Okey, kutubun. Dah ya, okey. Kitabun satu, kutubun jamak. Ini mufrad, ini jamak. Okey, dah. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-puan, macam mana cara nak sebut satu buku? Tulis di ruang komen. Satu buku, ingat, satu buku. Tulis tuan-puan. Satu buku. Macam mana caranya? Ingat, kalau satu, sebut dulu benda, baru angka. Tu kalau satu. Macam mana bahasa Arabnya? Satu buku. Satu buku. Satu buku. Bagaimana caranya? Inilah dia. Kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Satu buku. Okey, boleh tuan-tuan ya? Baik, dah. Bagaimana caranya nak sebut tuan-puan 5 buku? Tulis di ruang komen. Dah lain sikit ni. 5 buku. Tuliskan. Tuliskan 5 buku. Tuliskan. Sila tuan-puan. Tuliskan di ruang komen. 5 buku. 5 buku. 5 buku. Silakan. 5 buku. 5 buku. 5 buku. Apa dia? Apa dia tuan-puan 5 buku? Mantap. Mantap, mantap, mantap. Khomsatu. Khomsah 5. Khomsah 5. Khomsatu. Okey, nak pilih kitabun atau kutubin? Kita pilih kutubin. Kutubin. Kenapa kita pilih kutub? Sebab bendanya mesti jamak. Sebab 5 itu 3 sampai 10. Dan i'rabnya mesti dibaca jar. Makanya yang betul khomsatu kutubin. 5 buku. Boleh ya? Dah pandai dah tu tuan-puan. Dah pandai dah tu. Dah boleh ya? Okey, tulis di ruangan komen. Tulis di ruang komen tuan-puan. Satu lagi. 2 buku. Bahasa Arabnya apa? Tulis di ruang komen. 2 buku. Sekali lagi. 2 buku. Apa bahasa Arabnya 2 buku? Apa bahasa Arabnya 2 buku? Tulis di ruang komen saya. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya 2 buku? Apa bahasa Arabnya 2 buku? 2 buku. 2 buku.
Puan Zalina. Tuh dia. Panjang saya sebut nama. Kalau dua, sebut dulu bendanya baru angkanya. Jangan angka pula baru benda. Tuh dia. Apa dia? Dua buku. Kitab Banisnani. Ini dia. Kitab Banisnani. Dua buku. Boleh ya? Kitab Banisnani. Dua buku. Oke. Boleh tuan-puan? Boleh. Puan Azizah Kitabani. Kalau Kitabani ini Isnani. Kalau Kitabaini Isnaini. Ikutkan mana yang satu nak. Boleh ya? Oke, baik. Baik tuan-puan. Oke, dah. Itu caranya nak menyebutkan angka kalau ada makdudnya, kalau ada bendanya. Boleh ya? Oke, dah sekarang. Dah, oke tuan-puan, setakat ini semuanya ini clear ke tak tuan-puan? Tuliskan. Clear ke tak? Tuliskan. Macam tu caranya. Nak sebut 3 sampai 10, sebut angkanya, kemudian bendanya itu dijamakkan. Oke ya, baik. Clear ya? Clear tuan-puan? Oke, clear. Baik. Saya padam ya? Oke. Apa beza isnaini dengan isnani? Itu kan i'rab. Yang satu dibaca rafa, yang satu dibaca nasab atau jar ya. Dah clear. Dah, saya padam. Kalau clear, saya padam tuan-puan. Kita masuk yang belas lagi. Kalau clear, kita padam. Kita masuk yang belas-belas lagi. Tengok tuan-tuan, fokus. Ya. Kalau angkanya 11 sampai 99. Oi, banyaknya. Kalau angkanya 11 sampai 99, kaedahnya lain lagi. Nih. Bendanya, ini kan kita fokus benda sekarang. Oke. Bendanya itu tuan-tuan wajib mufrad dan dibaca nasab. 11 sampai 99, bendanya itu mufrad tapi dibaca nasab. Berapa tuan-puan nak? 33. Boleh? 33 bahasa Arabnya salah satu wa salasuna. Kan macam ni. Salah satu wa salasuna. Oke. Kita ambil tadi pen ya, pen. Pen ini bahasa Arabnya qalamun. Qalamun. Jamaknya aklam. Oke, aklam. Dah. Oke ya, oke. Puan Saadah Ustaz, setiap hari apa ada kelas bahasa Arab? Hari Selasa, hari Jumaat. Puan Saadah ya. Hari Selasa, hari Jumaat. Baik. Salasah wa salasun. Ini 33. Macam mana kita nak sebut 33 buah pen? 33 pen. Pen itu ada 33. Maka kaedahnya, benda yang kita kira itu wajib mufrad dan dibaca nasab. Maka jadinya salasatun wa salasuna qalaman. Nampak tuan-tuan? Nampak? Salasatun wa salasuna qalaman. 11 sampai 99. Jelas ke tak jelas? Sila. Sila.
Tulis di ruang komen, silakan tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Kalau angkanya 11 sampai 99, maka bendanya itu dia bendanya mufrad dibaca nasab. Salah satu dua salah sunat halaman 33 pen. Dah okey ya. Contoh lain. Okey, contoh lain. Misalnya kita ambil kitab. Okey, kitab. Okey. Kitab tuan-tuannya, kitab. Kitabun, satu buku. Okey, dah ini mufradnya. Baik. Kalau misalnya kita nak buat misalnya tuan-tuan 11 sampai 99. Kita ambil misalnya 97 buku. 97 bahasa Arabnya apa? Sabatun. Sabatun wa tis'una. Sabatun wa tis'una. Berapa ini? 97. Okey. Sabatun wa tis'una buku kitab. Kenapa dibaca kitaban? Kenapa bukan kitabun? Sebab dia wajib nasab. Mufrad nasab. Kalau tadi jamak jar, sekarang mufrad nasab. Nampak tu tuan-tuan? Betapa komplitnya bahasa Arab ni. Tulis di ruang komen. Faham ke tak tuan-tuan? Tulis di ruang komen sila. Faham ke tak agak-agaknya? Sampai sini saja, 11 sampai 99 saja. Yang lain nanti. Yang lain nanti. Tuan-tuan nanti pening kalau banyak-banyak saya berikan. Yang lain kemudian kita bincang. Boleh ya? Faham tak tuan-tuan? Faham ya? Okey, jelas ya? Nampak ya? Okey, dah sekarang. Misalnya kalau nampak, kita ambil patah perkataan misalnya tuan-tuan. Kita ambil ya. Patah perkataan misalnya apa sedapnya tuan-tuan? Patah perkataan kita misalnya rumah. Ya. Okey. Okey, kita buat rumah. Rumah tu bahasa Arabnya baitun. Ini rumah nih, baitun. Satu rumah baitun, banyak rumah buyutun. Buyut. Okey, buyutun. Buyut. Buyut itu apa tuan-tuan? Buyut itu rumah-rumah. Dah, sekarang saya nak tuan-tuan tuliskan di ruang komen. Dah. Tuliskan di ruangan komen. Bagaimana kita nak buat 45 rumah. Tulis di ruang komen. 45 rumah bahasa Arabnya apa? Tulis. Tuliskan. 45 rumah. Macam mana sekarang? Dah ada 45 rumah. Dah ada 45 rumah. Bahasa Arabnya 45 rumah macam mana? Buat dulu 45. Buat dulu 45, baru masukkan rumah di hujung. Buat dulu 45. Puan Maslina, mantap. Puan Misalmah, betul lah tu. Okey tu. Tuan Abdul Halim, mantap. Tuan Abdul Halim salah. Tuan Abdul Halim keliru tu. Ingat mufrad nasab, mufrad nasab, mufrad nasab. Tu dia. Iya, Puan Aziza. Ya, lagi tuan-puan, tuliskan sila. Puan Jamaliyah, nasab Puan Jamaliyah, nasab. Puan Aziza, mufrad nasab.
Mufrad nasab. Tuh dia. Caranya apa? Buat dulu 45. Oke, buat dulu 45. Oke ya, 45. Saya padam nih. 45 bahasa Arabnya khamsatun. Khamsatun wa arba'un. Wa arba'un. Khamsatun wa arba'un. 45. Oke ya. Rumah. Kita nak sebut benda, maka tengok kaedahnya. Kalau 11 sampai 99, dia mufrad nasab. Mufrad nasab. Bendanya mufrad. Mufrad. Kalau mufrad baitun ke atau buyutun? Baitun lah yang dipilih. Bait. Oke. Pilih yang bait. Bait. Pilih bait. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Baitan. Jadi nak sebut 45 rumah, khamsah wa arba'un baitan. Khamsatun wa arba'un baitan. Dah boleh ya? Oke tuan-puan ya? Oke. Dah clear ke belum? 11 sampai 99. Dah clear ke belum? Tulis di ruang komen saya. Dah clear ke belum? Dah clear ke belum tuan-puan? Agak-agaknya. Dah ya. Oke. Sila. Clear ya? Boleh tuan-puannya? Oke, dah. Kalau dah clear, kita masuk latihan. Oke ya, kita masuk latihan. Baik. Saya padam tuan-puan ya. Saya padam ya, insya-Allah. Dia tak susah sangat, mudah saja. Oke. Kita tengok dalam ayat Al-Qur'an. Ini penting. Kita tengok dalam ayat Al-Qur'an tuan-puan ya. Oke, fokus tuan-puan. Dah. Misalnya tuan-puan dalam surah Al-A'raf. Formulanya, kena ingat formulanya. Betul Puan Jamalia ya. Ni Al-A'raf 155. Boleh tuan-puan buka Al-A'raf 155. Oke. Wakhtara Musa. Wakhtara Musa. Wakhtara Musa qaumahu. Sab'ina rajulan. Sab'ina rajulan. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula. Ya. Ini surah Al-A'raf ayat 150. Oke. Sekarang tuan-tuan tengok, fokus, ambil perhatian. Baik, banyak-banyak angka dah mula penuh. Dah agak-agaknya tuan-tuan. Menurut tuan-puan, sab'ina rojula. Rojula ini boleh dikatakan lelaki atau pemuda. Boleh tuan-puan tengok nanti dalam Al-Quran mana yang tepat ya. Lelaki ke atau pemuda ni di sini. Okey ya. Okey, dah baik. Okey ya. Nanti tengok tafsirnya. Okey, dah baik. Tapi yang saya nak tanyakan kepada tuan-puan, agak-agaknya sab'ina rajulan ini berapa tu? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen, sila. Sab'ina rajulan. Sab'ina rajulan. Berapa angkanya tu? Berapa angkanya tuan-puan? Berapa angkanya?
Berapa angkanya agak-agaknya tulis di ruangan komen. Berapa? Bukan 17 Pak Abdul Halim. Sab'in. Berapa? 70. Sab'in sama tuan. Sab'in sama. Cuma apa yang membezanya? I'rabnya lah. Sab'un ini rafa. Sab'in ini kalau tak nasab jar. Antara dua tu saja. Boleh ya? Oke. Berapa? 70 pemuda. 70 lelaki. Tu dia. Dan tuan-puan nampak 70 itu termasuk 11 sampai 99. Termasuk ke? Tak termasuk. Termasuk 11 sampai 99, 70. Maka tuan-puan lihat yang dikira makdudnya. Tengok. Yang dikira itu pemuda lelaki, maka dia adalah mufrad nasab. Nampak? Ini mufrad ni rojulan. Rojulan ini jamaknya ialah rijal. Nampak? Ini mufradnya dan dia dibaca nasab. Sebab ketentuannya memang macam tu. Kalau 11 sampai 99, maka kaedahnya yang dikira itu mufrad dan dia wajib dibaca nasab. Nampak ke tak nampak? Tu dia. Nampak ya? Tu dia. Oke ya, mufrad nasab. Kalau 11 sampai 99. Kalau 3 sampai 10 jamak dan dibaca jar. Oke. Nampak ya? Oke. Nah, 11 sampai 99. Nampak tuan-tuan? Oke. Satu lagi contoh dalam ayat Al-Quran. Surah Yusuf. Surah Yusuf ini popular, ya. Surah Yusuf. Lihat tuan-tuan. Fokus ya. Kita tengok ayatnya. Baik. Sekejap tuan-tuan ya. Baik. Nih. Oke. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni. Ya, kita masuk surah Yusuf. Ya abati ini kita masuk terus ini ya, supaya tak banyak tulis tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tengok di ayat yang lengkapnya ya. Inni ra'aitu ahada asyar kaukaban. Nampak? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nih ya. Oke, dah. Sekarang tuan-tuan tengok. Tengok tuan-tuan. Ahada asyara ini piro, berapa? Tulis di rumah. Tulis tuan-tuan. Ahada asyara ini berapa? Kita dah belajar tadi ni. Ayat 4. Ahada asyara. Berapa tuan-tuan? Tulis di ruang komen. 11. Kalau dia 11, agak-agaknya kaukaban ini mufrad ke atau jamak? Tulis di ruang komen. Agak-agaknya, kalau dia 11, kaukaban ini mufrad ke atau jamak menurut tuan-tuan? Tuliskan. Agak-agaknya mufrad ke atau jamak? Mufrad ke atau jamak? Mufrad. Memang dia mufrad dan dibaca nasab. Nasab. Boleh tuan
tuan-puan? Dah. Jadi dia adalah isim mufrad, jamaknya Ustaz kawakib. Kawakib ini jamak daripada kaukab. Kenapa tak dipilih kawakib? Sebab angkanya 11. 11 sampai 99 benda yang dikira itu wajib mufrad dan dibaca. Nah, sob. Dah boleh ya? Dah, okey tuan-puan. Tu dia okey ya. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Faham ke tak faham? Tulis di ruangan komen. Kita belum masuk 100 lagi. InsyaAllah hari Jumaat kita masuk 100. Boleh ya? Tu dia. Okey tuan-puan. Dah faham tuan-puannya? Faham ya? Okey. Baik tuan-puan. Okey. Itu saja kelas kita pada pagi hari ini. Ya, semoga tuan-puan memahami dengan baik. Kalau tak faham, tak apa, tengok rakamannya. Boleh tengok ulang-ulang sampai tuan-puan pandai, sampai tuan-puan betul-betul faham ya. Yang kita belajar hari ini bagaimana cara nak menyebut benda. Jadi kita dah masuk benda dah sekarang. Kalau 1 sampai 2, sebut dulu benda baru angka. Kitabun wahidun, kitabani isnani, kitabani isnani, 2 buku. Kitabun wahidun, 1 buku. Kalau 3 sampai 9, 3 sampai 9, dia wajib jamak bendanya. Misalnya salah satu akhlamin dan dibaca jar. Okey ya. Kemudian kalau 11 sampai 99, bendanya itu mufrad tapi dibaca nasab. Ahada asyara kaukaban. Apa lagi misalnya? Khamsatun wa sab'una kitaban. Misalnya 75 buku. Macam tu ya. Okey, terima kasih tuan-puan. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Kalau umur panjang ya. InsyaAllah tuan-puan. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiran. Dan sila tuan-puan nanti tengok video-video di YouTube banyak ya. Kemudian di artikel-artikel banyak berbincang berkenaan dengan adat ini. Boleh tuan-puan ya? Okey, terima kasih. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-puan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaallah.